Kenderaan Menteri Besar Selangor disaman MBSA. Lakon kesal polis tidak layan aduan dihendap. Mufti saran Siti Nurhaliza untuk anjak konsert bagi hormati Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Next Step 7 terhangat. 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Negeri Selangor akan laksanakan siri jelajah madani selama 3 hari pada 23 hingga 25 Februari di Stadium Kuala Selangor. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, program itu akan menjadi platform hebahan berhubung inisiatif membantu dan meringankan beban rakyat yang dilaksanakan oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Beliau berkata sebahagian yang dipamerkan adalah inisiatif kerajaan pusat dan program negeri bermanfaat kepada rakyat agar masyarakat tahu dan faham tentang rancangan kerajaan Selangor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga dijangka akan turun pada hari terakhir untuk acara penutup, kata Menteri Besar itu selepas menyempurnakan Majlis Graduasi Sekolah Digital Selangor di Shah Alam. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil sebelum ini dilaporkan berkata, Selangor akan menjadi negeri pertama sebagai hos bagi siri jelajah madani peringkat negeri. Penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin tampil menegaskan bahawa pentadbiran kerajaan perpaduan diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim terlalu kuat untuk dijatuhkan. Dia juga berulang kali berkata, langkah Dubai yang digerakkan pihak pembangkang bagi menjatuhkan kerajaan madani sebagai gagal. Katanya menerusi rakaman video yang tular di media sosial, langkah Dubai memang ada tetapi gagal. Usaha untuk menjatuhkan Anwar tidak berjaya. Ngakuan Raja Petra itu selepas pengumuman Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein pada 15 Januari yang akan memanggilnya dan beberapa lagi individu. Menegaskan lebih lanjut, Raja Petra berkata, blok pembangkang dalam keadaan lemah tanpa sokongan mencukupi untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar. Kenderaan milik Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari disaman Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ pada 4 Januari lalu. Beliau yang mengesahkan dan memuat naik tangkap layar notis saman itu di aplikasi X, bagaimanapun berkata, saman sebanyak RM80 itu telah selesai dibayar setelah ia dikeluarkan lebih 2 minggu lalu. Beliau berkata pesanan ringkas diterima berhubung notis saman parking dari SJ City Council dan telah selesaikan bayaran kurang 5 minit sahaja. Semenjak 2019, hampir semua pihak berkuasa tempatan, smart parking dan bayaran juga boleh dilaksanakan dalam talian, katanya di aplikasi media sosial itu pada Khamis. Dalam pada itu, Amiruddin turut menasihatkan orang ramai agar membayar kompaun saman kereta masing-masing. Orang ramai tidak perlu khawatir, sebaliknya lebih cekap dalam mengoptimumkan penggunaan air di kediaman masing-masing berikutan pengumuman pelarasan tarif air baharu bagi pengguna domestik di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan bermula 1 Februari depan. Pengarah Unit Komunikasi Korporat dan Hal Ehwal Pengguna Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN Muhammad Fazil Ismail berkata, bukan semua akan merasakan impak kenaikan purata 22 sen bagi setiap meter padu itu kerana berdasarkan data diperoleh, sekitar 47.8% pengguna domestik merekodkan penggunaan kurang daripada 20 meter padu. Beliau berkata kerajaan negeri turut menyambung inisiatif untuk memberikan subsidi bersasar kepada pengguna melalui program mereka dan dijangkakan akan ada pengguna sedia ada tidak terjejas dengan sebarang kenaikan. Jika terdapat pengguna yang tidak ada dalam kumpulan bersasar tetapi menggunakan tidak melebihi 20,000 liter, kesan atau implikasi terhadap pelarasan itu minimum secara amnya, katanya kepada pemberita.
Beliau berkata pengguna turut disaran untuk bertukar kepada produk cekap air di bawah skim pelabelan produk cekap air bagi mendisiplinkan penggunaan secara berhemah selain turut menyifatkan langkah berkenaan sebagai situasi menang-menang untuk pengguna dan kelestarian alam sekitar. Kaki tangan kompleks Mahkamah Kuala Terengganu digemparkan dengan penemuan objek menyerupai bom. Seorang pengawal keselamatan bertugas pada pukul 6.45 pagi telah menjumpai bungkusan berwarna putih yang diletakkan berhampiran pintu pagar utama premis berkenaan. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata, sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah dan unit pemusnah bom Ibu Pejabat Polis Kontijen Terengganu telah bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima maklumat. Pemeriksaan mendapati bungkusan itu mengandungi bateri yang dibalut dengan kertas A4 selain serpihan objek disyaki lampu suluh. Mazli Mazlan berkata unit pemusnah bom IPK Terengganu kemudiannya telah mengambil tindakan pantas memusnahkan objek berkenaan. Seorang pelakon tempatan mendakwa polis tidak ambil peduli apabila dia membuat laporan tentang dakwaan pengalaman dihendap. Menurut LV Joanna, seorang lelaki menghendapnya ketika dia membeli belah pakaian untuk Tahun Baru Cina di sebuah gedung di Mont Kiara pada 15 Januari. Dia memberitahu portal berita bahawa dia pergi ke balai polis Mont Kiara pada malam yang sama untuk membuat laporan mengenai kejadian itu. Setibanya di sana, dia berkata aduannya telah dilayan oleh 3 anggota polis. Salah seorang daripada mereka dikatakan berkata mungkin lelaki tersebut menyukai dirinya ketika dia menulis aduannya. Menurut LV, dia tersinggung dengan kenyataan itu yang dirasakannya menyalahkan mangsa. Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Noor menasihatkan penyanyi tersohor Datuk Seri Siti Nurhaliza agar menunda konsert sebuah epitomi Saya Siti Nurhaliza yang dijadualkan berlangsung pada Mac ini kepada satu tarikh lain. Katanya mengadakan aktiviti hiburan menjelang bulan Ramadan seolah-olah melalaikan umat Islam daripada mengingati Allah. Bagaimanapun, Wan Salim akui bahawa beliau tidak mendapat informasi penuh berkenaan konsert penyanyi nombor 1 negara itu. Justru, katanya, umat Islam sepatutnya membuat persiapan rohani untuk menyambut ketibaan bulan yang mulia ini dengan membanyakkan zikir, membaca Al-Quran, puasa sunat, sedekah dan sebagainya. Tambahnya lagi, perkara yang bertentangan dengan itu adalah bercanggah dengan galakkan kepada umat Islam supaya beramai-ramai memenuhi masjid dan surau untuk mengerjakan ibadat seperti solat berjemaah, mengikuti program ceramah, tazkirah dan sebagainya. Sekian sahaja Tujuh Terhangat Malaysia hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di Tujuh Terhangat Malaysia. Follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.